Alah, kenapa pula tak dapat yang ni negatif satu? Sepatutnya dapat negatif satu ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, jom cepat-cepat kita habiskan study kita sebab tinggal esok je and then Rabu kita dah trial. Okey, so fokus kita hari ni kita nak tengok tajuk pembezaan, contoh-contoh soalan yang melibatkan tajuk pembezaan ini yang pernah keluar dalam trial Negeri Selangor tahun lepas. Okey, kalau awak perasan lah kan, ada dua soalan pembezaan yang keluar. Satu adalah dalam bentuk yang direct macam soalan ni. Okey, direct forward kita just selesaikan sahaja. Yang kedua adalah soalan yang lebih tricky yang mana dia menggunakan aplikasi pembezaan itu untuk menentukan kadar perubahan, kadar kelajuan dan sebagainya. Okay, so we go for the easier first. Okay, kita akan pergi ke soalan yang lebih mudah terlebih dahulu. So sekarang kita tengok soalan nombor 20 bagi set 1 kertas 1 trial Selangor tahun lepas. Okey, so apa soalannya? Dia bagi, dia kata jika Y sama dengan, okey, so dia bagi persamaan 3 tolak X and then dalam kurungan 2 tolak X per X. Dia suruh awak cari dy per dx. Okey, bila dapat yang macam ni kan, kaedah pertama yang kita boleh buat adalah kita cuba mudahkan kita punya persamaan. Dalam kes ini, kita boleh kembangkan dahulu pemfaktoran yang berada di bahagian pengangka. Kita kembangkan dulu yang bahagian atas ni. Okey, so kita akan ubah daripada Y sama dengan 3 tolak X, 2 tolak X. Okey, per tak keluar pula lah pembarisnya. Panjang no, tak berani cikgu nak tarik terus. Okey, per dengan X. Okey, kita kembangkan 3 darab 2, 3 darab negatif X. Okay, and then negatif X darab 2, negatif X darab negatif X. Jadi Y kita sekarang adalah 3 darab 2 dapat 6, 3 darab negatif X jadi negatif 3X, negatif X darab 2, negatif 2X, negatif X darab negatif X, positif X kuasa 2 per X. Okay, jadi di sini kita boleh selesaikan negatif 3X dengan negatif 2X, kita boleh mudahkan lagi. Jadi Y sama dengan 6, negatif 3, negatif 2, negatif 5X. Okay. And then tambah X kuasa 2 per X. Okay. Sebenarnya instead of, kadang-kadang kan bila kita nampak yang macam ni, kita mesti terfikir nak buat mana rumus dia? Nak buat yang ni. Nak buat pembezaan dalam bentuk pembahagian ni. Kita mesti terfikir nak buat macam ni kan? Okey, instead of this, okey, sebenarnya awak boleh mudahkan sahaja terlebih dahulu persamaan ni. Sebab kalau kita tengok, atas ada X, bawah pun ada X. So, kalau kita pecahkan dia, kita pecahkan di bahagian pengangka ini, kita boleh mudahkan dia lagi. Cara dia macam mana? Okey, macam ni. 6 akan jadi per X. Okey, and then tolak 5X per X. Tambah X kuasa 2 per X. Ini caranya kita pecah-pecahkan dia. Okey, pengangka sama pula. Bila penyebut sama, jadi kita boleh splitkan dia punya pengangka. Okey, dan kita boleh mudahkan. Okey, jadi sekarang kita akan ada Y sama dengan 6 per X, tak boleh mudah dah. Untuk yang ni, negatif 5X per X, X kita boleh potong. So, tinggal negatif 5. Okey, di sini pula, X kuasa 2 tolak X kuasa 1, kita akan dapat X. Okey, ini pun erti kata lain, kita potong 1X kat bawah dengan 1X kat atas lah. So, baki akan ada satu sahaja X. Okey, dah siap dan nampak dalam bentuk yang paling mudah. Dan baru kita proceed dengan dy dx. Jangan kelang kabut. Make sure persamaan awak dalam bentuk yang termudah. Ini kita dy dx kan. Okey, bila kita dy dx kan, maksudnya kalau yang macam ini, 6 per X ni kita kena ubah bentuk dia jadi 6X kuasa negatif 1. Ni. Cikgu tak boleh buat sama dengan lagi sebab ni bukan jawapan. Okey, ni masih kita mengubah bentuk dia. So 6 per X kita tulis dia sebagai 6X kuasa negatif 1. Okey, tolak 5 tambah X. So bila dia dah dalam bentuk linear, then lebih senang untuk kita bezakan dia. So negatif 1 darab 6 dapat negatif 6. X negatif 1, negatif 1, negatif 2.
Okey, ingat kaedah macam mana nak buat pembezaan. Okey, dia punya kuasa darabkan dengan faktor di hadapan. Kemudian kuasa ini ditolakkan dengan 1. Sebab tu dia jadi macam ni. And then nombor bulat, apa yang berlaku pada nombor bulat, automatik hilang. Itu jadi kosong. Okey, dan X, okey, untuk X sahaja kita akan ambil terus nombor dia. X ini nilainya 1. So maksudnya di sini tambah 1. Terus macam tu. Okey, and then kita ubahlah semula bentuk dia. Kita ubah semula sebab yang ni X kuasa negatif 2. So dia sepatutnya duduk dekat bawah. Jadi dia akan jadi negatif 6 per X kuasa 2 tambah 1. Dah siap. Itulah jawapan kita yang terakhir. Jawapan 3 markah. Kat sini lah 3 markah. Okey, so dapat jawab jawapan yang macam ni, dapat 3 markah. Bila awak ubah bentuknya, okey, awak dapat buat dia punya pembezaan ni tanpa mengubah, okey, kepada pecahan semula. Yang ini awak dapat 2 markah. Sebab kadang-kadang kita tak ubah kan, kita berhenti sampai sini. So dapatlah 2 markah kat sini. And then markah yang pertama bila awak mudahkan dia, awak mudahkan yang macam ni. So yang kat sini pun dah dapat B1 dah. Okey, senang je soalan yang pertama. Okey, kita sambung dengan soalan yang sama, direct forward questions juga. Okey, kali ni di set 2. Okey, kita tinggalkan sekejap soalan aplikasi tu dekat set 1. Kita terus pergi ke set 2. Kita nak tengok soalan yang direct forward, yang direct terus ni. Okey, so jom kita tengok apa soalannya. Dia bagi satu persamaan iaitu Y sama dengan 4X kuasa 3 tolak 5X tambah 7. Kemudian dia suruh cari X di kuasa 2Y per dx kuasa 2 tolak 2 dy dx tolak 10. Okey, nampak macam ni, jangan gelabah, serius, jangan gelabah. Okey, ini adalah pembezaan yang pertama, ini adalah pembezaan yang kedua. So maksudnya apa? Daripada Y ini awak bezakan untuk kali pertama, dapat yang ni dy dx. Kemudian awak bezakan untuk kali yang kedua, awak dapatlah d kuasa 2y per dx kuasa 2. And then masukkan aja. Okey, yang selalu cikgu perasan student ni dia gelabah bila nampak soalan macam ni. Automatik dia rasa susah. Padahal ya Allah senang gila kot. Okey, jom kita buat. Kita akan keluarkan satu demi satu dy dx dia. So y kita adalah 4x kuasa 3 tolak 5x tambah 7. So ni dah dalam bentuk termudah, dah tak boleh nak mudahkan. Jadi terus kita buat dia punya dy dx. So bila kita dy dx kan dia, kuasa darabkan dengan faktor 3 darab 4 dapat 12. X kuasa tolak 1. So 2 X sahaja, jadi ambil nombor bulatnya negatif 5. Nombor terus tiada. Dah siap. Ini pemfaktoran, pembezaan yang pertama. Kemudian bezakan lagi sekali yang ini untuk dapatkan pembezaan yang kedua, iaitu d kuasa 2y per dx kuasa 2. So 2 kuasa darabkan dengan faktor dapat 24. And then x 2 tolak 1 dapat 1. Nombor hilang. So 24x. Kemudian masukkan. Okey, masukkan mula-mula x. X lepas tu darab dengan apa ni? Darabkan dengan ini 24x. So sini 24x tolak 2. Okey, dy dx 12x kuasa 2 tolak 5. Okey, and then tolak 10. Ni je. Ya Allah, masukkan aja. So 24x darab x, awak dapat 24x kuasa 2. Yang ini kembangkan setiap satu. So negatif 2 darab 12x kuasa 2 dapat negatif 24x kuasa 2. Negatif 2 darab negatif 5 positif 10 tolak 10. Ya Allah, apa jenis soalan ni? 24x kuasa 2 tolak 24x kuasa 2 sifar. 10 tolak 10 sifar. Jawapan dia sifar. Jangan tak percaya pula jawapan sifar. Lepas tu awak padam cari yang kerja lain. Kita kena confident, okey? So nilai kita, okey, dia punya jawapan nilainya adalah sifar. Kau 3 markah dekat sini. Okey, berjaya masukkan yang ni, ini dapat sekurang-kurangnya 2 markah. Okey, berjaya buat pembezaan, tak kisahlah mana-mana satu yang betul, dia akan bagi 1 markah. Total 3 markah. Senang kan? Sekejap je, sekejap aja. Cuma mungkin awak takut sebab tengok benda Allah ni. Hilangkan rasa takut tu dengan cara banyakkan buat soalan latihan. Okey? Okey, so sekarang kita buat soalan yang aplikasi. Nampak dia bagi gambar.
Kat atas aplikasi mesti ada gambar kan. Okey, so kita tengok dulu soalan untuk set 1. Soalannya adalah sebelum soalan nombor 20 tadi, iaitu nombor 19. Okey, so cikgu naikkan sikit supaya kita dapat baca semua soalan. Okey, so dia bagi rajah 19 menunjukkan seketul batu jatuh ke dalam tasik yang tenang. Kau tengok ayat dia. Kita tak tenang dengan soalan ni. Dia tulis tasik yang tenang. Layankan aje lah. Okey, so gelombang bergerak dalam lingkaran bulat di mana jejari meningkat pada kelajuan 3 cm sesaat. Seketika itu, wah, dahsyatlah dia punya translation ni. Apabila jejari gelombang bulat adalah 9 cm, berapa cepat dalam sentimeter saat luas kawasan tertutup semakin meningkat. Okey, dia macam ni. Kalau awak nak tukarkan daripada nak relatekan dia dengan pembezaan, first rules dia, awak cari rumus yang dia bagi. Cari rumus dia bagi. So, mana rumus yang dia bagi dalam soalan? Yang ini. Luas bulatan A sama dengan pi J kuasa 2. Cari rumus dia bagi. Ingat ya, cari rumus yang dia bagi. Okey, lepas dah jumpa rumus yang dia bagi, tulis balik. Okey, tulislah balik. Okey, A sama dengan pi J kuasa 2. Okey, daripada rumus ni awak boleh buat satu pembezaan tau. Okey, apa dia? Biasa perasan tak kalau kita buat pembezaan, kan dia ada Y sama dengan, kenapa cikgu contohin kali yang sama ni? Lepas tu sini ada AX kuasa 2 contohnya lah, BX tambah C kan? Bila kita buat pembezaan, dia adalah DY per DX. Perasan tak? DY per DX. So di sini kita boleh buat DA per DJ. Kenapa tak pi? Pi kita tak nak layan. Pi tak akan mengubah dan tak akan berubah, dan begitulah dia sebab dia adalah constant. Okey, dia tak akan berubah. So dA per DJ maksudnya awak akan dapat kadar perubahan untuk luas per jejari. Kadar perubahan untuk luas yang dipengaruhi oleh jejari. Kalau yang ni, kadar perubahan pada Y dipengaruhi oleh X. Maksudnya bila X berubah, Y berubah. So dalam kes ini, kadar perubahan untuk luas A adalah area luas. Okey, sama dengan pi J kuasa 2. Maksudnya kadar perubahan untuk luas di apa yang kita kata? Apa cikgu cakap tadi? Dipengaruhi. Dipengaruhi oleh jejari. Okey, so kita buat dia punya pembezaan dulu. 2 bawa pergi depan. So kita akan dapat 2 pi. Okey, pi biarkan tau. Pi pi biarkan. So J 2 tolak 1 akan dapat J. So ini adalah dia punya kadar perubahan luas dipengaruhi oleh jejari. Luas dipengaruhi jejari. Yang sampai lupa cikgu nak menyebutnya. Okey, so dia kata macam ni. Okey, jejari ni meningkat kelajuan 3 cm per saat. Okey, maksudnya dia punya jejari dia, okey, 1 saat 3 cm. Sekarang ni dia kata jejari gelombang bulat 9 cm. So 9 cm maksudnya kalau 1 saat 3 cm, total 9 cm tu berapa saat? 3 saat, betul tak? Okey, jadi kalau kita nak kira luas, sebab sini pun kita dah dapat luas. Okey, kita dapat dia punya kadar perubahan luas. So kita just masuk sahaja bilangan jejari, okey, iaitu ukuran jari untuk 3 saat, kemudian kita darabkan dengan 3. Okey, sebab 1 saat 3 cm. Dia macam ni. Tak puas hati pula. Macam tak boleh nak fahamkan pula ni kan. Okey, tak nampak daripada tadi. Ya Allah. Okey, contohnya nak kira luas, sekarang kita dah boleh pakai dia punya kadar ni tau. Okey, so mula-mula kita buat 2 pi J, kita ambil jejari yang untuk sesaat. Sesaat jejari dia 3 cm. Okey, so kita ambil sini 3 cm. Okey, kemudian dia kata jejari gelombang tu 9 cm. So dia nak tahu berapa kadar. Maksudnya yang ini, okey, kita kena darab semuanya dengan 3. Kenapa 3? Sebab 3 adalah gandaan. Okey, 9 ni adalah gandaan 3 daripada 3 cm ni. 3 darab 3 kan dapat 9 kan. 3 cm 1 saat. Wish. Tak puas hati pula cikgu tak puas hati. Okey, 3 cm sama dengan 1 saat. Okey, which is inilah dia punya kadar. Okey, so kita ada 9 cm.
So 9 cm sepatutnya 3 saat lah kan. 1 cm 3 cm 1 saat. So 9 cm 3 saat. Okay, sebab itulah dia punya kadar ni untuk 1 cm. Kadar ni untuk 1 saat. So kita kirakan kadar untuk 3 saat. Sebab bila dah 3 saat tu, jari dia dah jadi 9 cm. Faham tak? Ini adalah kadar untuk 1 saat. Okey, kadar perubahan dia untuk 1 saat. Okey, sebab dia kata per saat kan. Okey, so ini adalah kadar perubahan dia untuk 1 saat. 1 saat jari tu 3 cm. Okey, so sebab tu kita darabkan dengan 3 kat sini. Kita gantikan jari dengan 3. Okey, so bila jari tu jadi 9 cm, maksudnya dia dah jadi 3 saat. So kita darabkan dengan 3. Okey, dan kita akan dapat dia punya jawapan last. Pi biarkan dia. Okay, so 2 darab 3 darab 3. Macam tu ke? Salah. Kenapa salah? Apa yang salah? Okay, salahnya sebab kita salah masuk jari. Jari dia bukan 3. Jari dia sekarang adalah 9. Kenapa salah ni? Okay, sekejap silap pula duk terang. Okey, dia macam ni. Dia punya luas, okey, nak kira luas dia. So kita akan pakai dia punya kadar perubahan luas per jejari, and then kita darabkan dengan 3. Okey, kita darabkan dengan 3 sebab kadar perubahan ni adalah untuk 1 saat. So kita darabkan dengan 3 saat. Itu reason dia kenapa dekat sini. Okey, dia buat 2 pi j. Okey, kemudian yang ini kita darabkan dengan 3. Okey, kemudian kita masukkan nilai J. J dia sekarang adalah 9 cm. So 2 pi darab 9 darab 3. Kat sini baru kita dapat jawapan yang betul, iaitu 54 pi. Tak botol dah cikgu ni, pening dah jadinya ni. Tengah-tengah hari buat video. Okey, so dia macam ni lah. Inilah dia punya jawapan dia. So ni jawapan last, 3 markah. Lepas tu kalau awak buat yang ini, awak dapat B2. And then kalau awak buat yang pertama-tama ni kan, yang paling senang ni, ini at least awak dapat lah 1 markah. So kalau macam tak reti nak buat yang ni kan, buatlah ini. Sekurang-kurangnya keluarkanlah dia punya pembezaan dia. Okey, keluarkan bentuk pembezaan yang boleh kita dapatkan daripada soalan. Okey. Okey, last sekali adalah soalan set 2 untuk bahagian aplikasi pembezaan. Juga soalan yang ke-19. Okey, datang dulu sebelum soalan 20 yang senang tu tadi. Okey, so jom kita baca dan kita akan cuba keluarkan satu persatu dia punya maklumat. Okey, nombor 19. Dia bagi rajah 19 menunjukkan bocoran udara daripada sebiji belon membentuk sfera dengan kadar 16 pi cm persegi per saat. Okey, so dia bagi dekat sini lah. Okey, so yang ini pun sebenarnya kita boleh tukar dalam bentuk macam ni, nak kata dalam bentuk pembezaan. Okey, kalau kita tukar yang ini dalam bentuk pembezaan, so kita boleh kata yang ini kan dia punya isi padu sentimeter persegi, sentimeter padu kan, isi padu. So kita boleh kata yang ini adalah, sebab dia kata kadar dah ni, so yang kadar ni kita boleh baca sebagai dV per dt. Okey, kadar isi padu per saat. So dV per dt. Jadi dV per dt sama dengan 16 pi. Kita betul macam tu je, tak payah dah tulis dia punya unit. Okey. Then apa lagi yang kita ada? Kita ada, okey, kita baca soalan lagi. Okey, naik sikit. Dia kata cari kadar perubahan, terus pergi kat cari cari kadar perubahan jejari dalam sentimeter saat. Kadar perubahan jejari Okey, so tengok sini sentimeter saat. So jejari. Jadi maksudnya kadar perubahan jejari, jejari patutnya J kecil per saat. Di T lah. T adalah masa. Okey, J adalah jejari. So dJ per dt. Buruklah pula J cikgu ni Okey, belon itu apabila isi pada belon ialah 32 pi cm padu. Kemudian dia bagi rumus isi padu sfera. Ini. Ingat tak cikgu kata bula-bula? Tengok rumus apa dia bagi, yang itu awak tukar sebab kat situ confirm ada 1 markah, confirm.
Okay, so tukar. Tengok rumus dia ni. Dia bagi isi padu sfera, isi padu volume. Kalau tak tahu simbol apa kan, tengok yang bahasa Inggerisnya V. Okay, and then sini ada R ataupun J bahasa Melayunya. So maksudnya ini adalah dV per dJ. Isi padu perkan dengan jejari. Okay, and then kita cari dV per dJ untuk 4/3 pi J kuasa 3. So, kalau kita buat pembezaan dia, kuasa 3 darabkan dengan 4/3, kita akan dapat 4 saja. Pi jangan usik. J daripada kuasa 3 tolak 1 akan jadi kuasa 2. Buat yang ni, confirm akan dapat 1 markah sekurang-kurangnya. Tak adalah awak biarkan je kan, dia terdiam sepi kat situ soalannya. Okay, and then apa lagi dia bagi kat kita tadi? Dia kata isi padu belon, isi padu belon 32/3 pi. Dia bagi isi padu sfera adalah yang ini. Jadi kalau kita samakan, kita boleh cari dia punya J. Jari dia berapa? Ini adalah isi padu belon. Ini adalah rumus isi padu sfera. So bila kita linkkan dia sama dengan, kita boleh cari dia punya J. Kita boleh cek J sekurang-kurangnya. So jom kita buat. 4/3 pi J kuasa 3. Kita buat dia sama dengan 32/3 pi. Unit yang ni tak payahlah. cm kuasa 3 ni tak payah. J kita tulis sebab J adalah dia punya pemboleh ubah. So kita akan tulis. So kita nak J saja. Jadi yang ini 4/3 pi ni semua hangkut pergi sebelah. So sini akan tinggal J kuasa 3 sama dengan pi dengan pi mati dah. So kita ada 30. Kita baru pakai kalkulator. Tadi tak pakai kalkulator pun. 32/3 bahagi dengan 4/3. So kita dapat 8. J kuasa 3 sama dengan 8. So J sama dengan, ambil punca kuasa 3, 8. Sebut 8 tekan 9 ni, perangai betul ni. So dapat J sama dengan 2. So nilai J dia adalah 2. Jejari dia 2. Kenapa kita kena tahu jejari dia berapa? Mesti kejap lagi kita ada benda yang nak masukkan. Kenapa cikgu buat ni kalau biru dengan merah? Fine. Step yang seterusnya. Soalan dia, dia nak suruh awak cari kadar perubahan jejari dJ per dt. Maklumat yang awak ada adalah dV per dt dan juga dV per dJ. So macam mana cara nak buat? Ingat tak kita pernah belajar benda ni? Cikgu tulis baliklah maklumat dV per dt tu kat sini. Tak nampak lah, dia dah out frame. So sini sama dengan 16 pi. Ini maklumat kita tulis kat atas tadi. So yang dia nak adalah yang ini tau, dJ per dt. So sama dengan, macam mana kita dapat dJ per dt? Tengok ni, pengangka dia duduk atas kan. So salin balik dJ. Tengok geng yang ada dJ. Sini dV dt, ini dV dJ. So ini kita boleh balikkan. Jadi dJ per dV. Kita darabkan. Ambil yang seketui ni, dV per dt. Kenapa cikgu buat macam ni? Tengok kalau cikgu selesaikan yang ni boleh cancel, betul tak? Dapat tak balik dJ per dt? Kan dapat kan? Gitu. Ni sebenarnya kita nak develop rumus tau. Kita nak develop rumus dJ per dt ni. Rumus kadar perubahan jejari perkan dengan masa. Kita nak develop benda tu. So kita guna apa yang kita ada. So dJ per dV adalah dV per dJ adalah 4/3 pi J kuasa 3. So bila kita terbalikkan, maksudnya semua kita kena terbalik. 3/4 pi duduk bawah, J kuasa 3 pun duduk. J kuasa 3, J kuasa 2 lah. Kan? Ni kan jawapan dia, 4 pi J. Kenapa cikgu terbalikkan macam ni? Sepatutnya 4 je. Tak perasan pula. Yang atas tu yang asal. Tak apa. So kita tarik sini sikit sama dengan, kita ambil yang ni. Ni, bila 4, so bila kita terbalikkan, dia akan jadi 1/4 pi J kuasa 2. J kuasa 2 ni titik and then darab dengan dV per dt, yang ni direct lah, 16 pi. So ini boleh cancel kan. Lepas tu 16 dengan 4 ni pun, yang ni jadi 4. So kita ada 4 per J kuasa 2 untuk dJ per dt. So sikit lagi kita nak tahu berapa kadar perubahan dia, masukkan je lah J yang kita dapat tadi, iaitu 2. So 4 per 2 kuasa 2. Jap
J kita duduk kat atas tadi kan. Oh ya, J kita duduk kat atas. So bila dia dah turun bawah ni, dia dah terbalik kan. So J ni jadi negatif 2. So ni negatif 2. Oh. Ui. Bahaya betul. Okay, so J dah turun bawah. So J akan jadi negatif 2. So kalau sini negatif 2, maksudnya ini pun 2 kuasa negatif 2. Okey, so bila kita tekan kalkulator 2 kuasa negatif 2, kita akan dapat 0.25. Okey, so cikgu dah nampak dah apa yang tak kenanya. Yang ni betul dah kita buat. J kuasa 2, ini kuasa 2, ini pun kuasa 2. Tak ada negatif 2 pun sebab J tu memang dah original kita letak kat bawah waktu kita buat 1/4. Okey. And then kat sini sepatutnya kita dapat jawapan dia 1. Okey, tapi kenapa dalam skema dia buat negatif 1? Awak rasa kenapa? Sebab tengok sini kadar perubahan jari. Okey, kadar perubahan jari belon. Okey, belon makin lama dia makin mengecil sebab udara dia dah keluar. So kadar perubahan dia adalah negatif. Dia ada negatif dekat depan. Okey, menunjukkan kadar perubahan dia tu berkurang. Okey, dia negatif lah. Kalau kadar perubahan yang positif makin bertambah then dia akan positif. Kalau yang jenis macam ni, sebab jari dia semakin kurang, so kadar perubahan dia yang negatif. Okay, so supposedly dekat sini, okay, sebab dia di sini ada negatif, and then jawapan akhir bila kita nak kadar perubahan, so dia adalah negatif 1, dan baru kita akan dapat jawapan yang tally dengan kita punya skema. Okay, so dekat situ je lah yang cikgu tak terperasan. Okay, sebab terpedaya dengan ni udara ni ya kadar perubahan yang positif. Okay, tapi saiz balon tu sendiri kadar perubahannya adalah negatif sebab dia semakin mengecil. Okay, so di sini kita ada 3 markah, full marks 3 markah. Kemudian okay, awak buat yang macam ni, dah sampai dekat sini awak berjaya matikan yang ni B2. Okay, and then awak dapat nilai J ataupun awak dapat nampak cikgu kata cari rumus, lepas tu buat perbezaan ni. Dekat situ ada B1. Okay, kalau kod lah bawah ni tak ada idea kan, ambil rumus tu buat pembezaan dia je. Buat yang tu dah dapat 1 markah. Tak adalah awak tinggalkan kosong kan soalan ni, betul tak? Okay, so itu saja. Okay, sorry lah untuk yang bahagian aplikasi ni. Sebenarnya cikgu dah try buat dulu, tapi tak tahu bila cikgu try buat balik kan, dia jadi pemikiran tak berapa centered. Okay, so sorry untuk yang tu. Cikgu harap awak bolehlah at least faham bila awak tengok 2-3 kali video ni nanti. So itu sahaja. Lepas ni kita akan come out dengan topik yang lain pula, masih lagi dalam modul pintas. Dan jangan lupa hari Rabu nanti cikgu akan buat sedikit review tentang soalan apa yang telah pun keluar. Okay, so itu sahaja pada cikgu. Terima kasih.